asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didoakan semoga semua kita dalam sihat walafiat lah. Amin. Sihat rohani, sihat jasmani. Sihat rohani itu lagi penting. Kan? Betul, Kadang kita Ustazah. tak sihat, kita rasa tak nak pergi kerja. Tapi bila ada semangat kita, tak fizikal tu tak jadi halangan lah. Kan? Nak sihat sentiasa tu, insyaAllah Allah kurniakan kesihatan. Kita doakan kita selalu sihat kan. Yang penting jiwa Betul, kita Ustazah. sihat. Fizikal kita sihat juga insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat 41 surah An-Nur. Ayat 41 di halaman 414. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat. Kullun qad 'alima salatahu wa tasbihah. Wallahu 'alimun bima yaf'alun. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu wa ilallahil masir. Maksudnya, tidakkah kamu tahu bahawasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 41. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Ayat 42. Ini dalam ayat ini Allah menyebut bahawa semua makhluk bertasbih kepadanya dan dia memiliki kerajaan. Allah cerita kepada kita semua makhluk, sama ada yang hidup atau yang mati, yang tak hidup lah, makhluk bukan benda hidup kan, semuanya bertasbih kepada Allah. Ya. Pada ayat ini Allah mengkhabarkan bahawa seluruh makhluk yang berada di langit dan bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Para makhluk itu adalah malaikat, manusia, jin, haiwan, bahkan benda-benda mati sekalipun. Bagaimana firman-Nya dalam ayat lain, ayat surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa ma fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Surah Al-Isra ayat 4. Maknanya Allah SWT ceritakan semua makhluk bertasbih, mensucikan Allah. Tasbih mensucikan Allah. Maknanya menyebut tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah dalam bentuk perbuatan tasbih. Kita ucap subhanallah itu perkataan kita. Perbuatan tunduk sujud itu tanda tasbih pada Allah SWT. Allah ceritakan dalam ayat ni kita tak tahu macam mana kan, kita tak tahu. Walaupun kita tak tahu, sebenarnya Allah cerita semua makhluk ni sentiasa bertasbih pada Allah. Cuma manusia lah ada yang tidak, manusia dan jin. Makhluk lain tu semua tidak pernah ingkar sama sekali. Sentiasa taat kepada Allah dan sentiasa bertasbih memuji Allah. Macam-macam cara lah. Masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya dalam ayat ni kan. Kullun qad 'alima salatahum wa tasbihahum. Burung bertasbih. Terbang, mengembangkan sayapnya itu bertasbih pada Allah. Kadang-kadang kita tengok cantik je burung tu terbang kan.
dalam kumpulannya. Kadang kita tengok video, burung dalam beratus beribu ekor tu satu kumpulan, dia terbang cantik je, pusing-pusing kat udara kan. Kita tak tahu sebenarnya cara dia tasbih. Itu mungkin kalau kita tengok mungkin mereka bertasbih, bersolat. Jadi semua apa yang kita buat ni tanda kita sembah Allah. Kita juga makhluk lain. Apa yang berlaku pada dia itu makna tanda pengabdian dia pada Allah SWT. Cuma ada cara khusus dalam beribadah ni. Solat, tasbih tu. Kita manusia solat, menyembah Allah. Dalam solat tu ada tasbih. Ada lafaz tasbih. Begitu juga binatang lain. Kadang orang kata ayam. Kita tengok ayam dia berkukuk waktu subuh tu. Berkukuk. Orang dulu panduan masuk waktu tu hanya kukuk ayam tu. Itu salah satu yang kita boleh tengok. Kan Allah suruh tengok. Kita boleh fikir, kita boleh ambil kita boleh ambil manfaat, kita boleh buat kesimpulan sendiri. Allah tak larang kan. Yang penting kita kesimpulan yang baik-baik. Ini tanda kita berfikir, gunakan akal kita kan. Allah suruh memerhatikan ayat-ayatnya, ayat yang tersurat, ayat Quran dan ayat tersirat. Kita tengok semua. Segala binatang, semut tu kalau berjalan beratur je. Tak pernah seekor potong kawan dia. Sehingga kan dalam surah Sulaiman, dalam surah 6, kisah Nabi Sulaiman dan tenteranya datang dalam keadaan tentera yang ramai tu kalang kabut. Lepas tu seekor semut dia berkata kepada semut yang lain, masuk dalam lubang kan. Terus masuk. Sebab apa? Takut Sulaiman dan tenteranya tu pijak kita. Sebab dia orang tak nampak. Jadi dia berjalan beratur je. Ini memberikan iktibar kepada Nabi Sulaiman dan tenteranya tentang bagaimana menyusun barisan tentera. Macam mana kita perlu beratur, berdisiplin dalam berjalan, dalam bergerak, dalam buat kerja. Semua dia disiplin. Lepas tu tiap makhluk, tiap anggota semut dalam sarang tu ada tugas masing-masing. Ada pemaisurinya, ada rajanya, kan? Ada tugas masing-masing. Itu Allah SWT kita tengok. Jadi Allah cerita antaranya kita tengok tentang langit, tentang bumi, pada makhluk-makhluk lain yang sentiasa bertasbih memuji Allah. Jadi itu supaya mendatangkan kesedaran kepada kita tentang kewajipan kita sebagai hamba Allah sentiasa bertasbih, sentiasa laksanakan kewajipan kepada Allah SWT, sentiasa solat menunaikan perintahnya. Dan firmannya lagi, wattayru saffat, tentang burung tu. Dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Maksudnya di saat terbang, burung itu bertasbih kepada Rabbnya. Ia menyembahnya dengan bertasbih dengan cara yang Allah ilhamkan dan Allah ajarkan kepadanya. Allah Maha mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh burung itu. Allah tahu semuanya. Burung tu keluar, tinggal lah. Baru aja menetas anak dia tu, dia dah tinggal, keluar cari rezeki. Ini tahap tawakal paling tinggi, tahap seperti burung lah. Kerana anak tu tak tahu, tak ada makanan, tak ada apa lagi kan. Tak ada kudrat lagi. Jadi dia tinggalkan tawakal pergi cari makan. Maknanya balik tak tentu lagi tu. Tapi ikhtiar. Yang tinggal tu Allah jagalah. Macam tu lah. Kita pun macam tu lah. Tahap tawakalnya kena macam tu. Kadang-kadang kita risau, kita gelisah bila takut, bimbang. Ingatlah Allah ada. Kita tak mampu nak sempurnakan segalanya. Kita pergi kerja, kita tak boleh ingat macam-macam sangat. Dia jadi anxiety lah pula kan. Kita fikir ikut kadar kemampuan. Kita tak boleh risaukan anak kat sekolah, risaukan anak kat asrama, suami kat tempat kerja. Ingat mak kita kat kampung. Lepas tu rezeki kita macam mana, ni bulan ni dah dapat gaji ke belum, cukup ke tidak duit gaji kita. Kita fikir kadar kemampuan. Kita fokus pada apa yang sedang berlaku.
Pada yang akan datang kita serah pada Allah. Pada yang lepas kita minta segala yang telah berlaku Allah redha. Kalau salah kita minta ampun pada Allah SWT. Jadi kita akan jadi positif. Sifat-sifat anxiety, sifat apa, itu semua dia lama-lama boleh disembuhkan, boleh dipulihkan dengan sikap positif kita, bertawakal sepenuh pada Allah SWT. Ini macam tentang burung ni, aspek cara dia menjadi hamba Allah, ya. Masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya. Maksudnya masing-masing dari makhluk itu. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Kullu qad alima salatahu wa tasbihahu." Masing-masing telah mengetahui cara solat dan tasbihnya. Maksudnya masing-masing dari makhluk itu telah Allah ajarkan etika dan cara mereka dalam ibadah kepadanya. Semua makhluk wajipannya adalah ibadah kepada Allah SWT. Tidak ada yang engkar. Kita sebut tadi benda bernyawa, binatang, ya, pokok, semuanya tumbuh ikut kehendak Allah. Rumput tumbuh di jalanan, lalang tumbuh, dia tidak memberikan apa-apa manfaat, kan? Duri kadang menyusahkan kita. Semua tu kita kata enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Itu tanda peribahasa tu menggambarkan ada satu makhluk yang nak jaga diri dia menindas orang lain, kan? Lagi satu pokok apa, saya selalu sebut dedalu. Kadang tanya ke budak-budak dia, orang tak tahu dah dedalu ni. Dedalu pokok parasit lah. Bila dia panjat pokok tu, pokok yang dia panjat tu mati. Dia naik subuh elok. Kita nak salahkan dia pasal? Tak boleh, kan? Itulah sifat dia. Allah bagi jadi dia macam tu, suruh kita tengok. Manusia kalau sebab ada akal, sebab Allah sediakan syurga, Allah suruh fikir. Allah sediakan neraka, Allah bagi akal, Allah bagi panduan, kena fikir. Tak nak jadi macam tu, kita ada pilihan, kan? Ya, semua makhluk tasbih. Meja kita, kursi kita, kenderaan kita, semua rumah kita, semua bertasbih pada Allah SWT. Dia kewajipan dia terlaksana mengikut kehendak Allah. Ya? Yang menentukan dia jadi macam mana? Manusia. Ya? Selanjutnya Allah mengkhabarkan bahawa dia maha mengetahui semua itu. Tidak ada satu pun yang lepas dari pengetahuannya. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wallahu alimun bima yaf'alun." Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah maha mengetahui. Kita tak tahu, Allah maha mengetahui. Kita tahu sikit, Allah tahu segala-galanya. Bagi kita banyak tersembunyi, bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Dalam hati kita, dalam hati kuman, dalam hati gajah, semua Allah mengetahui. Niat kita hari ini, niat kita sekarang, niat kita yang lepas, niat untuk apa? Angan-angan kita, impian kita, semua Allah tahu. Selanjutnya Allah SWT mengkhabarkan bahawa milik Allah lah semua kerajaan langit dan bumi. Dialah zat yang maha menghukumi, yang maha mengatur makhluknya. Dialah ilah satu-satunya yang harus diibadahi, yang harus disembah, yang wajib disembah. Bahasa Indonesia kalau harus, maksud dia wajib, ya? Yang wajib disembah, diserahkan, diibadahi, maknanya kita laksanakan ibadah hanya untuk Allah. Dan tidak ada ilah lain yang patut diibadahi kecuali dia. Kita dah selalu jumpa perkataan ilah. Ilah maknanya Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Ra, hanya satu-satunya Tuhan yang maha berkuasa. Kuasaannya maha mutlak. Bila kita mengaku ilah sebagai Allah sebagai Ra, kita juga mengaku Allah sebagai ilah. Tuhan maha berkuasa, kemudian kepada siapa kita sembah? Allah sahajalah ilah. Iaitu Allah yang kita sembah. Satu-satunya kita sembah. Jadi tidak ada Tuhan selain pada Allah. Jadi bila kita tengok semua ni, kita kena mengakui, kita akan mengakui bahawa Allah SWT maha mengetahui, maha mengatur makhluknya, ya? Maha menentukan rezekinya, maha menghukum, maha mengadili, ya? Itu sifat-sifat Allah SWT, ya? Kerana dia adalah pemilik maha mutlak, penguasa maha mutlak. Allah tu kan pemilik, penguasa. Hanya dia yang layak disembah. Kerajaan dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kerajaan mana lagi yang paling besar? Ya? Kerajaan langit dan bumi lah. Kerajaan sebuah negeri, sebuah negara, sebuah wilayah.
Kan ada penguasanya. Tapi penguasa yang maha besar, yang maha hebat, yang maha berkuasa adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Jadi maknanya bila faham ni, orang akan tunduk pada Allah. Taat pada Allah. Mengakui Allah lah Tuhan yang selayaknya kita sembah. Ya? Jadi Allah SWT suruh kita tadabbur. Kita ambil ibrah, ambil pengajaran daripada makhluk ciptaannya. Daripada kejadiannya. Tengok langit, tengok bumi, tengok makhluk. Semua akhirnya mendatangkan sifat taat kita kepada Allah. Kita lihat untuk apa Allah bagi mata, untuk apa Allah bagi telinga, untuk apa? Untuk akhirnya kita menyembah dia. Kenapa? Kerana hidup kita, Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita dijadikan oleh Allah untuk beribadat kepadanya. Telinga kita dijadikan adalah untuk beribadat kepada Allah. Mata adalah untuk beribadat kepada Allah. Kaki, tangan semuanya untuk beribadat kepada Allah. Maknanya kita tengok, kita buat semuanya akhirnya sepatutnya melahirkan ketaatan kita pada Allah. Kita kenal Allah, kita laksanakan perintahnya, kita takut kepada segala ancaman. Kan? Ya, seterusnya ayat, tidak ada seorang makhluk pun yang dapat berkelit dan menghindar dari ketentuannya. Berkelit ni mengelak lah. Bahasa Indonesia. Ya? Kita cakap tak perkataan ni, berkelit ni. Kalau orang Kedah berkelit ni, dia kata hitam berkelit. Lain pula, benda lain kan. Hitam berkelit tu sama. Hitam berkelit berkelit. Kan? Ini perkataan berkelit di sini maksudnya mengelak. Mengelak, menghindari dari ketentuannya. Tidak ada makhluk yang dapat mengelak dari ketentuan Allah. Kita tak boleh nak lari daripada dunia, nak pergi mana? Ya? Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Semuanya akan kembali kepada Allah. Hidup, mati, kita kembali kepada Allah. Kemana kita pergi pun, Allah lah sebenarnya tempat kembali kita. Wa ilallahil masir, dan pada hari kiamat nanti kita akan kembali hanya kepada Allah. Dialah yang memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan bentuk hukuman yang dia kehendaki. Allah menentukan cara hidup kita, Allah menentukan apa yang kita lakukan sewaktu di dunia. Allah menentukan takdir hidup kita, macam-macam perjalanan hidup kita, pengalaman hidup kita. Itu kehidupan tu Allah yang tentukan. Allah bagi pilihan. Ya? Allah tentukan takdir, dia bagi pilihan, bagi akal, bagi persediaan. Semua yang ada boleh kita manfaatkan untuk kehidupan. Ya? Ini manusia. Dan seluruh petunjuk ada, Al-Quran ada, Sunnah Rasulullah SAW ada. Jadi itu adalah petunjuk untuk kita menjalani kehidupan ni mengikut kehendak kita yang baik. Allah akan tentukan takdir yang baik. Ya. Itu juga di akhirat, dialah yang memberikan hukuman sesuai dengan bentuk hukuman yang dia kehendaki. Allah SWT Maha Adil. Di akhirat besok dia yang menentukan hukuman. Hukumannya adalah sentiasa adil. Sentiasa adil, dan Allah Maha Adil, hukumannya adil, Maha Adil. Ya? Tidak ada sebarang kezaliman. Manusia adil mana pun kan ada kan zaliman kadang-kadang kan. Cuma kita, sebab kita manusia yang lemah, kita istighfar lah. Kadang-kadang kita berlaku tidak adil kepada orang lain. Tidak adil tu zalim lah. Kadang zalim, kita ingat zalim hukum membunuh, mencuri, potong hukum apa, itu je zalim. Zalim ni kalau kita buat yang tak betul tu zalim lah. Kadang-kadang zalim pada diri sendiri. Ya? Itu yang Maha Adil adalah Allah SWT. Kita manusia yang lemah. Jadi kita kena mohon pada Allah SWT. Kalau kita buat zalim, tersalah, kita mohon ampunan daripada Allah SWT. Hanya Allah yang Maha Adil. Dan kita kena tahu, dan Allah SWT beritahu kepada kita, dia juga Allah yang Maha Pengampun. Ya? Yang Maha Penyantun. Ya? Maha Pengampun, Maha Penyantun. liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Surah An-Najm. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, iaitu syurga.
Surah An-Najm ayat 31. Maksudnya dialah Sang Maha Pencipta yang Maha memiliki. Miliknya lah hukum di dunia dan di akhirat. Miliknya lah segala puji di dunia dan di akhirat. Allah SWT Maha memiliki. Dialah Al-Malik. Al-Malikul Qudus. Ya. Memiliki segala-galanya dan segala makhluk tertakluk di bawah pemerintahan Allah SWT. Dan Allah SWT, Allah yang Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyantun, Maha Pengampun, kan? Dia sebagai penguasa yang Maha Mutlak, dan dalam sifat dia sebagai penguasa itu sama sekali tidak ada sifat zalim Allah SWT. Manusia ni cenderung dia kalau dia jadi berkuasa, kalau dia jadi hebat, kalau dia jadi orang besar, dia suka ada kecenderungan untuk berlaku tidak adil kepada orang yang di bawah dia. Kadang-kadang kerana ketamakan, manusia tamak kan. Allah sebut kalau bagi satu bukit, nak bukit lagi, nak dua bukit lagi. Itu yang menyebabkan kadang-kadang tak adil kepada orang lain, tak adil kepada diri sendiri. Itu sifat manusia. Sifat Allah tidak gitu sama sekali. Jadi bila manusia dipilih sebagai penguasa, sebagai pemerintah, menjadi majikan, sifat adil kena ada dalam diri. Sifat pengasih, penyayang kena ada dalam diri. Sifat tegas kena ada dalam diri. Kan Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah juga Maha Tegas dalam balasannya. Kan? Sebab tu ada neraka. Kan? Adalah balasan azab pada orang yang berdosa. Ini sifat sempurna. Kerana sifat sempurna Allah lah. Ada kehidupan kita, kadang ada masa kita susah, ada masa senang. Ada masa orang buat salah, ada masa orang buat baik. Jadi itu sifat manusia. Allah bagi manusia ni jadi seimbang dengan segalanya itu. Ada takdir Allah, ada takdir yang baik, ada takdir yang tidak baik. Semuanya di bawah sifat keadilan Allah. Bila takdir yang tidak baik, akhirnya akan jadi baik juga. Ada panduannya macam mana nak jadi baik. Kan? Takdir yang baik tidak selama-lamanya. Manusia dapat yang baik je. Kan? Ada masa Allah uji pula dengan takdir yang tidak baik. Tapi selagi kita sebagai hamba ingat tentang kedudukan kita sebagai hamba, Allah Maha Kuasa, kenapa dia buat tu semua? Semuanya akan jadi baik kepada kita. Ditipu kesusahan pun baik, dapat nikmat pun baik. Nikmat untuk Allah suruh kita bersyukur. Kita bersyukur, lazidannakum. Kan? Kita bersyukur, Allah tambah lagi. Nikmat, Allah suruh kita, kalau kesusahan, ujian, Allah suruh kita sentiasa waspada, sentiasa beringat. Okay? Kalau kita lupa, kecewa, marah pada Allah, inna azabi lasyadid. Allah kata, ini uji sikit dah tak boleh. Ini tak patut, tak wajar kan? Sebab tu Allah SWT janji pula balasan yang setimpal sesuai dengan sikap manusia tu. Jadi disebut di sini, miliknya lah segala puji di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita kena sentiasa tasbih kepada Allah SWT. Puji Allah. Sekarang ni kita di awal Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah ini adalah hari-hari yang terbaik di dunia. Hari terbaik di dunia. Mana apa saja yang kita buat dapat ganjaran lebih. Apa yang kita perlu buat waktu 1 hingga 10 bulan Hijrah Zulhijjah, orang menunaikan haji itu ibadah terbaik kan. Kita dapat peluang, alhamdulillah, jadi tetamu Allah. Tak dapat peluang pun, ini tetap menjadi waktu terbaik untuk kita di dunia. Disuruh kita banyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih pada Allah. Banyak. Di mana-mana saja boleh. Kalau kalimah kita tasbih, kalimah takbir, tahlil, tahmid pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak-banyak kita sebut. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan 10 hari terawal Zulhijjah ini sebagai akhir permulaan untuk kita jadi yang lebih baik. Puasa Isnin, Khamis, puasa 10 hari, 9 hari lah. 10 Zulhijjah tu kita raya kan. Raya tu ada ibadat lain pula.
Ya. Bila ada tu ada korban kan, ibadah korban, mampu korban kita buat korban. Tapi insya-Allah kita mampu kan. Sekarang hari ni pun masih boleh lagi kan. Masih boleh berkorban lagi. Nak korban ada, saya tengok dalam internet ada orang buat korban. Kita mungkin tak mampu nak beli lembu dengan harga 1,000, 3,000, 5,000 kan. Ada harga RM100. Harga 300 pun ada. Dia orang buat korban kat luar negara, tak apalah, itu kita kuranglah fadilat dia, tapi tetap dapat pahala korban. Daging korban tu kalau kita korban dengan hanya RM300 saja, alhamdulillah. Daging korban diedarkan kepada orang yang memerlukan, kan? Jadi itu tu asana masuk korban juga. Jadi korban pada tarikh 11, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 1 hingga 9 ni kita puasa, takbir. Dia tadi berzikir lah. Banyakkan baca Quran, solat sunat, semua tu insya-Allah pahalanya lebih. Allah tak sebut berapa, tapi sebab hari terbaik, tentulah ganjarannya juga adalah terbaik. Okey, kita masuk pada ayat An-Nur, ayat 43 hingga 44. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Maksud ayat ini, ayat 43 hingga 44, tidakkah kamu melihat bahawa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkannya antara bahagian-bahagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka terlihatlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran ais dari langit, iaitu dari gumpalan-gumpalan dari kumpulan-kumpulan awan seperti gunung-gunung. Dari gumpalan-gumpalan awan, gunung-gunung, jibal, gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran ais itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. 43. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Allah suruh tengok langit, ya. Daripada langit tu, di langit itu ada awan. Allah ceritakan macam mana keadaan awan, kan? Peringatan di atas kekuasaan Allah dalam menciptakan awan berikut fenomena yang terjadi sesudahnya. Allah menjelaskan bahawa dialah yang menggerakkan awan secara perlahan-lahan dengan kuasaannya di awal kemunculannya. Inna Allah yujzi sahaban. Ini Allah menggerakkan awan berarak, kan? Kita kata awan berarak. Allah banyak Allah sebut pada kita. Kita boleh tengok. Cuma kan kita tak berapa nampak sebab awan kita ni, langit kita berjerubu, ya. Berjerubu. Kalau kita naik kapal terbang tu nampak, kan? Ataupun setengah-setengah tempat, kalau kat kampung-kampung awannya lebih bersih, langitnya lebih bersih, ya. Saya tengok Ustazah, masa Ustazah pergi Sarawak, saya pergi Sarawak, kan, langit ni biru, awan putih, tak banyak pencemaran lah tu, ya. Kalau kita tengok naik flight atas sikit, kan, atas kan nampak awan tebal, boleh nampak ni awan kecil, sikit-sikit awan apa namanya tu, kita belajar kan, awan cirrus, apa kan, kecil, kemudian dia bercantum, jadi panjang, bentuk sikit gumpal-gumpal, dia jadi awan yang tebal, tebal putih, kemudian tebal hitam. Bila tebal hitam tu, maknanya itu turun hujan lah, ya? Hujan.
Ya Allah suruh tengok, sebab itulah kita manusia akhirnya mengkaji. Bila dah tengok lihat semua ni, manusia kaji. Ya? Macam mana proses hujan terjadi. Macam mana pula kita nak buat hujan. Itu maknanya itu yang Allah suruh. So kita tengok, kita ambil ibrah, kita ambil manfaat. Ya? Tak ada larangan untuk manusia nak buat hujan. Tak ada larangan untuk manusia naik ke langit, tapi tak mampulah kan. Tak ada larangan manusia nak naik ke bulan. Nak tengok semua tu. Di sebalik itu sebenarnya Allah suruh kita tengok balik lagi banyak kita fikir, lagi banyak kita dekat dengan makhluk ini untuk mencari pencipta, Allah SWT akan bagi hidayah. Kalau tujuan itu tak betul daripada awal, nak tunjuk, nak cari bukti kelemahan Allah, kita nak tunjuk kita lebih pandai, selalunya akan jadilah masalah lain kan. Masalah lain. Kalau kita nak cari kebenaran, Allah akan bagi petunjuk. Jadi Allah ceritakan tentang awan, Allah ceritakan tentang kilat. Kilat tu sendiri, kalau kita nampak je, Allah sebut hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Sanabarqihi yadhhabu bil absar. Yakadu sanabar, maknanya itu Allah ceritakan tentang kilat. Kilat ni akhirnya bila manusia kaji, ada berbagai peranan kilat dalam kehidupan kita. Okay? Okay. Dan Allah menggantikan malam dan siang. Tengok ayatnya. Allah menjelaskan bahawa Dialah menggerakkan awan secara perlahan dengan kuasaannya di awal kemunculannya. Kemudian dia mengumpulkannya. Padahal sebelumnya berpecah-pecah kan. Berpecah-pecah secara berai itu disatukan, dikumpulkan. Lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Awan tumpuk besar kan. Nama lain pula tu dari segi sains kan. Lalu kau melihat hujan yang keluar dari celah-celahnya. Kemudian turun hujan. Hujan turun celah awan. Turun rintik hujan kan. Hujan rintik kecil, hujan lebat, hujan batu. Itu hujan. Allah SWT yang menjadikan hujan. Ada proses dia. Kita boleh kaji, kita boleh lihat. Dan kita boleh ambil hikmah yang di sebalik kejadian Allah ni. Demikianlah hal yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ad-Dhahhak. Ubaid bin Umar Al-Laythi berkata, Allah Azza wa Jalla mengirimkan Al-Mu'sirah yang membawa kabar gembira, yang menyapu permukaan bumi. Lalu mengutus pula An-Nashi'ah yang membentuk partikel-partikel awan. Maka terbentuklah awan. Lalu dia mengirimkan Al-Mu'allifah yang mengumpulkan bahagian-bahagian awan tersebut sehingga utuh. Maka bertumpuklah bahagian-bahagian awan itu satu sama lain. Dan Allah mengirimkan Al-Lawaqih yang mengahwinkan awan. Sehingga awan yang berlainan jenis saling bertemu dan berkahwin. Berkahwin. Dan dengan pertemuan itu maka turunlah hujan. Ini kata Ibn Abbas dan para mufassirin menyebut bahawa bila dalam menghuraikan ayat ini, Ibn Abbas dan lain-lain menyebut tentang ada makhluk Allah yang dikirimkan untuk melaksanakan segala tugas ni. Yang disebut Al-Mu'sirah, ya, bawa khabar gembira, ya, yang juga menyapu permukaan bumi. Lalu Allah mengutuskan Nashi'ah membentuk partikel awan, ya, awan yang tadi pecah-pecah tu jadi awan kan. Air jadi awan, daripada air jadi awan kan. Jadi Allah cerita tentang awan daripada berpisah, berkumpul semua tu. Kemudian bertumpuk-tumpuk tu ada yang melaksanakan di pihak Allah SWT. Ni ada yang melakukan semua tugas. Kita tak nampak lah ni. Ni cerita daripada huraian daripada Ibn Abbas ni menceritakan tentang bagaimanalah semua tu berlaku, menggambarkan bahawa setiap yang berlaku ni bukan Allah perlukan bantuan. Bukan Allah SWT lemah kuasanya perlu pada malaikat.
tapi menggambarkan betapa hebatnya kekuasaan Allah SWT. Betapa hebatnya kerajaan Allah SWT. Ada yang pihak yang buat malaikat lah ni, kan? Ada yang buat awan, ada yang buat air, ada yang turunkan awan, ada yang menggerakkan awan, ada kumpul awan, semuanya ada. Kita tak mampu lihat semua ni. Makhluk lain bertasbih tu kita tak nampak. Itu tasbih lah. Malaikat sentiasa bertasbih. Makhluk lain sentiasa bertasbih. Itu cara mereka bertasbih. Laksanakan perintah Allah. Jadi, di alam gaib yang kita tak nampak tu ada macam-macam perkara yang berlaku. Ada macam-macam cara makhluk bertasbih. Ada macam-macam cara makhluk beribadah kepada Allah SWT. Tapi Allah tak tunjuk kerana Allah tahu kita tak mampu tengok semuanya. Allah cerita je. Allah cerita je. Ustazah takut Ustazah pernah cerita. Ada seorang hamba Allah tu, dia memang seorang yang soleh, sangat banyak ibadah. Dia cerita kat Ustazah, satu hari dia bangun malam, dia tak dapat tidur sebab dia dengar semua. Dia dengar semua benda sekeliling dia bertasbih. Pokok cakap subhanallah, pasu subhanallah, pergi bilik air, semua dalam bilik air itu subhanallah, subhanallah. Akhirnya dia ketakutan. Dia ketakutan sebab dengar semua bunyi tasbih macam bunyi apa? Macam kita dengar bunyi lebah ke nyamuk ke apa, bunyi macam tu kan. Lepas tu dia berdoa pada Allah. Dia kata, ya Allah Tuhanku, sungguhnya dia tak mampu. Dengar macam ni dah macam nak pingsan, rasa sakit kan. Rasa tak terdaya mendengar semua ni. Allah SWT bagi dia dengar lah. Saya yakin lah. Dan dia Allah bagi masa tu kan. Allah SWT nak tunjuk. Sebab kadang-kadang ada juga syaitan ganggu kan. Ini pada orang yang baik, pada orang soleh, benda-benda macam ni adalah ibrah. Dan dia doa pada Allah SWT hilang bunyi-bunyi tu. Dia dengar semua makhluk tasbih kan. Jadi itulah. Di alam yang kita tak nampak tu ada macam-macam berlaku. Semuanya menggambarkan kehebatan Allah SWT. Bukan Allah lemah menyebabkan dia perlu pada malaikat. Menggambarkan hebatnya kerajaan Allah. Tentera ramai. Allah boleh buat kun fayakun kan. Tapi Allah SWT ada makhluk. Di sekeliling dia tu ada makhluk yang sentiasa beribadah kepadanya. Sentiasa melaksanakan kewajipan. Jadi itulah. Gambarkan kebesaran Allah, sempurnaan Allah SWT. Selanjutnya Allah SWT berfirman, Yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min bar. Dan dia, kata Allah, juga menurunkan butiran-butiran ais dari langit, iaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Sebahagian ulama ahli nahu, pakar bahasa berkata, pada penggalan ayat di atas terdapat 3 huruf. Ini detail lah di sini. Nahu kan. Huruf min. Yang pertama menunjukkan erti mulai langkah. Ibtida'ul ghayah. Huruf min yang kedua menunjukkan erti sebahagian. Tab'id. Huruf min yang ketiga menunjukkan penjelasan dari sebuah jenis. Libayanil jins. Ketiga, erti huruf min ini berlaku. Ketiga erti huruf min ini berlaku pada pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahawa firman Allah min jibalin fiha min bar memiliki erti bahawa di dalam langit terdapat gunung ais yang darinya Allah menurunkan ais. Dari segi bahasa tiga min ini menunjukkan daripada satu yang besar kepada satu yang kecil. Daripada ini kan? Daripada langit daripada Allah kepada langit kepada gunung dan turun daripada. Bahasa Arab ni satu perkataan yang 2 huruf tu pun mengandungi makna yang sangat detail kan. Detail. Ini menunjukkan Allah SWT ceritakan tentang kejadian turun hujan daripada langit kan. Hujan turun daripada langit kan. Kemudian dia jadi turun ke bukit gunung tu kita nampak salji kan. Air daripada langit turun ke bukit-bukit jadi air salji, kemudian salji itu cair jadi hujan. Min tu daripada yang besar kepada kurang besar, kepada kecil. Min tu. Jadi maknanya Allah SWT ceritakan tentang hujan lah.
Adapun bagi mereka yang berpendapat bahawa kata gunung itu merupakan kinayah, iaitu kiasan dari awan, maka min yang kedua pun dinyatakan sebagai min yang memiliki arti memulai langkah, ibtida'ul ghayah. Hanya saja min yang kedua itu menjadi badal dari min yang pertama. Wallahu a'lam. Ini tentang perkataan min itu saja. Menggambarkan mungkin pengertian yang sangat mendalam, ya. Min daripada Allah kepada makhluk, ya, kepada langit, kepada awan. Lepas tu akhirnya sampai maknanya sampailah terjadi sesuatu tu, jadilah hujan, kan? Selanjutnya Allah berfirman, fayusibu bihi man yasha wa yasrifu an man yasha. Maka ditimpakanlah butiran-butiran ais itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Maknanya disebut ais, air, baru itu salji, hujan lah. Hujan mungkin dalam bentuk salji, hujan dalam bentuk air, kan? Hujan salji di tempat yang biasa ada salji, hujan salji lah. Di tempat kita hujan air biasa lah. Jadi Allah sebut di sini baru dia hujan salji lah. Allah bukan bermakna ni dalam ayat yang lain Allah ceritakan hujan biasa macam kita, tempat kita. Ni Allah nak ceritakan tentang salji tu, hujan salji. Lafaz fayusibu bihi bisa terjadi, maksudnya adalah, selalunya terjadilah, maksudnya adalah maka ditimpakan kepada mereka dua jenis benda yang turun dari langit, air hujan dan ais. Itu kan, yusib, jadi hujan tu kadang air, kadang ais. Dengan demikian air hujan dan butiran-butiran ais itu, butiran salji itu menjadi rahmat yang tak terhingga bagi mereka. Wa yasrifu amman yasha, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Maksudnya diakhirkannya turun hujan bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi di tempat yang turun salji itu memberi manfaat kepada orang yang berada di situ. Di tempat yang turun hujan itu menjadi manfaat kepada orang yang menerima hujan tu. Dan kita nampak itu Allah sebut dari segi manfaat, kan? Dan bisa ni kita kata apa? Bisa. Boleh jugalah, kan? Boleh juga lafaz yusibu bihi memiliki arti lain, iaitu maka ditimpakannya butiran-butiran ais itu kepada siapa yang dia kehendaki sebagai azab yang harus mereka terima. Sebab hujan ais itu akan menyebabkan gugurnya buah-buahan mereka. Bila salji turun, kan, buah-buahan gugur. Rosaknya tanaman-tanaman mereka, semua pokok dilitupi hujan, dilitupi salji, kan. Masa tu pokok tu dah tak dapat memberikan hasil lah, sebab musim salji tu lama, kan. Sebab tu orang ini yang ada musim sejuk macam ni, mereka simpan makanan awal-awal. Bila dah turun salji tu boleh merosakkan tanaman, ya? Dan matinya tumbuh-tumbuhan mereka. Di saat seperti ini dihindarkannya bencana tersebut dari orang-orang yang kami kehendaki sebagai rahmat bagi mereka. Jadi hujan salji turun sebagai nikmat, rahmat. Ada kalanya hujan dan salji ini juga menjadi azab. Mula sikit sejuk, kan, panas. Bila turun salji sejuk. Bila dah lama bawa mudarat pula lah. Jadi Allah SWT kurniakan kepada hamba-Nya, ada yang dapat, yang kebaikan pun dapat, yang azab pun dapat, kan? Jadi sebab tu dalam doa kita bila hujan turun kita baca doa Allahumma sayyiban nafi'an, kan? Kita minta supaya hujan itu memberikan nafi', menjadi manfaat kepada kita. Kalau dah hujan berhari-hari, air dah nampak naik, kita ada doa lain pula, kan? Doa semoga bumi cepat-cepat serap air hujan, supaya air hujan tu mengalir ke tempat lain, jauh daripada kita, kan? Ada doa, kan? Elak banjir. Ada sebab-sebab berlaku semua tu, kan? Musim salji tu ada tempoh-tempoh tertentu sahaja. Kalau dia jadi lama, dia luar biasa, membawa kesusahan kepada manusia, itu mesti ada sebab juga. Begitu juga musim hujan. Hujan asalnya rahmat. Kita tengok suka je tengok pokok-pokok basah jadi hijau, bersih je. Jalan pun bersih je, kan? Allah cuci.
Tapi bila dah lama tu, mula jadi banjir. Akhirnya banjir bawa kemusnahan. Adalah sebabnya. Jadi kita minta doa dihindari daripada musibah. Musibah berlaku dari Allah. Azab itu dari Allah. Tapi Allah turunkan rahmat, turunkan azab, semua ada sebab-sebab. Kan? Di tangan manusia juga yang menentukan. Ya? Kadang kita tahu musim berlaku dah tak macam biasa. Musim panas, musim sejuk, musim kering, musim kemarau. Dah tak tentu, dah tak macam dulu dah. Ini tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda maknanya bila manusia merosakkan fitrah alam, akan jadi rosaklah. Akibatnya manusia lah. Kan? Manusia lah tanggung. Allah turun azab, Allah turun rahmat ada sebab. Allah turun azab pun ada sebab. Kan? Sebab manusia dah buat kerosakan, sekali-sekala Allah balas dengan azab yang sesuai lah. Kan? Tebang pokok, tamak harta, tamak kepada apa? Tamak kepada dunia lah. Tanah bukit bukau tu akhirnya ditarak. Sungai dah jadi cemar dengan sifat sikap manusia. Akhirnya jadi banjir. Kan? Air turun tu dari langit daripada Allah. Kan? Dan proses dia tu di alam kehidupan kita ni. Ada kaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Jadi kita kena minta kepada Allah SWT supaya rahmat atau azab kita selamat. Rahmat kita dapat rahmat, azab kita terselamat. Kalau andai kata semua orang terpaksa terkena azab, kita minta kita, kalau Allah ambil nyawa dalam keadaan yang kita tak sangka-sangka tu, kita minta kita masih di kalangan orang yang Allah selamatkan di akhirat. Dan di akhirat. Kadang-kadang berlaku tsunami, tiba-tiba semua kena, tak berdosa pun kena. Jadi Allah Maha mengetahui siapa yang akan dia selamatkan di akhirat besok. Dalam azab yang menimpa di dunia ini, ada orang yang tidak bersalah. Jadi Allah SWT Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab tu kita sentiasa kena berdoa pada Allah SWT supaya kita kalau buat salah, kita kembali kepada dia. Dan supaya kita sentiasa berserah pada Allah SWT. Tawakal kita tu supaya Allah SWT jadikan kita orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah. Selanjutnya Allah SWT berfirman, yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Maksudnya hampir saja cahaya terang benderang kilat yang menyambar penglihatan. Apabila engkau tatap kilat itu dengan penglihatanmu. Maknanya kita tak tengok kan, takut nak tengok ni kan. Kalau tengok tu makna memang apa, dia menyilaukan penglihatan kita lah. Bila engkau tetap kilat dengan penglihatanmu. Kemudian Allah SWT berfirman, yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Allah menggantikan malam dan siang. Maksudnya Allah mengatur pergantian malam dan siang. Allah mengambil dari waktu siang yang panjang untuk diberikan kepada malam agar menjadi berimbang, seimbang malam siang. Siang 12 jam kan? Ada 6 jam. 6 jam. Yang sebelah tu lagi ada orang malam 6 jam. Yang bakinya berapa lagi? 24, 18. Kan? 18. Maknanya itu Allah SWT seimbangkan. Seimbangkan malam dan siang. Ada sebab terjadi malam sama panjang, ada yang tak sama. Ada siang lebih panjang, ada malam lebih panjang. Allah SWT Maha mengetahui. Dia yang mengatur semua tu. Allah mengambil dari waktu siang panjang untuk diberikan kepada malam agar menjadi berimbang. Kemudian Allah mengambil dari waktu malam yang panjang untuk diberikan kepada siang. Demikianlah Allah memanjangkan waktu siang dan malam yang tadinya pendek dan mendekkan waktu yang tadinya panjang. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur semua itu dengan perintah, keperkasaan, keagungan dan ilmunya. Dia yang atur. Tak ada siapa yang ajar Allah. Tak ada siapa yang beri ilmu. Allah, hanya Allah yang punya ilmu ni. Benar, ilmu itu diberikan kepada manusia. Dan daripada Allah atur siang malam 24 jam, 12 jam, ya, semua tu Allah SWT bagi manusia panduan
masa kan, masa waktu solat, waktu hidup, bergerak, bekerja, waktu rehat, itu semua daripada Allah SWT. Sebalik kejadian siang dan malam itu semua ada hikmahnya. Sesungguhnya inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang punya penglihatan. Ulil absar yang punya penglihatan. Yakni sungguh terdapat dalil atau tanda-tanda akan kebesaran Allah. Semuanya ini kejadian langit, bumi, kejadian hujan, kejadian kilat, kejadian siang dan malam, semua ini adalah semuanya mengandungi dalil ataupun tanda kebesaran, kekuasaan Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya lagi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita tadi ulil absar, yang punya penglihatan, orang yang punya penglihatan, yang melihat dan mengambil pengajaran kan. Kemudian ulil albab, orang yang berakal. Maknanya penglihatan, akal semua ni memberikan panduan kehidupan kepada manusia. Panduan bagaimana sikap manusia terhadap Allah SWT. Panduan bagaimana manusia perlu melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Ini ada dua istilah di sini kan. Ulil absar, orang yang melihat dengan matanya. Melihat tu sampai, bukan melihat hanya secara mata kasar. Melihat dan berfikir kan. Ulil absar, kemudian ulil albab, orang yang berakal. Jadi Allah bagi mata untuk kita lihat dan fikir. Allah jadi akal untuk kita manfaat, untuk kita hubungkan dengan anggota lain. Kita lihat, kita fikir. Ya? Tengok saja, tak ada apa-apa, itu rugi lah. Ya? Jadi kita tengok sikit. Ayat 45. 45 ya. Aku berapa dah? Sikit ya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis haiwan dari air. Haiwan dari air. Mana kita dapat maklumat? Daripada Al-Quran. Ya. Maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Dan sebahagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa. Dan atas segala sesuatu. Ini Allah cerita. Allah cerita manusia diciptakan daripada tanah kan? Daripada tanah. Kalau binatang, daripada air. Daripada air. Ini kajian saintifik. Kajian saintifik boleh membuktikan kebenaran ini. Kalau tak dapat bukti, bermakna kajian itu salah. Semua binatang daripada air. Kita tengok semua haiwan kan daripada air. Air mani kan? Air mani. Kan binatang pun ada. Jadi air daripada air. Allah sebut daripada air. Cuma Allah tak detailkan seperti kejadian manusia. Kejadian manusia detail. Ya? Allah cerita air tanah. Lepas tanah tu, zuriat Nabi Adam daripada air mani. Ya? Daripada air mani. Binatang ni Allah tak detailkan. Allah tak detailkan macam mana prosesnya. Kalau manusia dari tanah tu proses dia, Allah cerita dengan detail juga. Tanah tu daripada berbagai jenis tanah liat, kemudian dibakar jadi tanah hitam. Akhirnya Allah letak bentuk. Ya? Letak bentuk, kemudian letak roh. Ya? Letak roh. Itu kejadian Nabi Adam. Lepas tu manusia, air mani, segumpal darah, segotol daging. Ya? Itu semua Allah cerita dengan detail. Tapi binatang Allah tak cerita dengan detail. Cuma disebut jadi daripada air. Asalnya daripada air. Memang semua makhluk perlukan air. Binatang mati juga tak ada air. Manusia pun mati tak ada air kan. Kekuasaan Allah pada penciptaan haiwan.
Pada awal ayat ini Allah menjelaskan kekuasaannya yang sempurna dan kekuatannya yang agung dalam menciptakan berbagai jenis makhluk dengan beragam bentuk, warna, gerak dan diamnya dengan bahan baku berasal dari satu jenis air. Faminhum man yamshi 'ala batniha. Maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Ular, kan, cacing. Faminhum man yamshi 'ala rijlain, dan sebahagian yang lain berjalan dengan dua kaki, termasuklah manusia, burung, itik, ya, semua, ayam. Kemudian faminhum man yamshi 'ala arba', sebahagian yang lain pula berjalan dengan 4 kaki. Binatang ternak, haiwan, binatang haiwan lain lah, kuda, lembu, gajah, serigala, binatang kaki 4. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, yakhluqullahu ma yasha'. Allah menciptakan apa yang dikehendaki, subhanallah. Dan dengan kekuasaannya dia cipta segala-galanya. Kuman, ya, ulat dalam tanah. Kerana apa yang dia kehendaki pasti terwujud, dan segala yang tidak dia kehendaki pasti tidak pernah terbukti. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah. Sebab masa pun dah lewat, kita berhenti setakat ni lah. Mudah-mudahan kita dapat ambil ibrah, ambil pengajaran. Kalau baca sendiri pun boleh kan, faham kan, mana kita Takut salah faham pula. InsyaAllah kan. Tadabbur ni yang mudah-mudah lah. Tadabbur kitab Ibn Katsir ni dia ada dalil ayat lain kan. Dalil ayat lain, ada hadis. Kalau kita baca Quran terjemahan pun insyaAllah lah boleh kan. Kat luar hujan tu kan? Ya? Kat luar hujan. Hujan ke? Oh, hujan. Hujan belum, guru ke dah? Tak sini belum mungkin tapi dia baru bunyi. Guru kuat ni. Guru. Itulah. InsyaAllah mudah-mudahan hujan rahmat pada kita kan. Rahmat. Kalau hujan tak berhenti, susah nak balik. Hujan tengah jalan tu kena minta doa supaya Allah cepat-cepat serapkan hujan tu. Banjir pun banjir sekejap. Banjir kilat je. Banjir kilat pun kan kita terasa juga dia punya kesan tu. Jadi mudah-mudahan apa saja berlaku pada kita semuanya ada hikmahnya. Yang penting kita tahu ianya daripada Allah, dan sebagai tanda kita mengakui kekuasaan Allah SWT, kita kena sentiasa sujud menyembah Allah, ya? Bertasbih, bertahmid, melaksanakan solat dengan sempurna lah, insyaAllah. Jadi itulah aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita doa. Akhir dengan doa sikit lah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa tawbatan ba'da al-maut. Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Saya minta maaf lah atas segala kekurangan apa. Mudah-mudahan kita Allah SWT kurniakan kita dapat manfaat lah daripada tadabbur kita InsyaAllah. hari ini, insyaAllah.
Terima kasih Ustazah. Maaf zahir batin. Terima kasih semua. Linda, thank you. Semoga raya Okay. Aidil Adha. Maaf zahir batin Ustazah. Maaf zahir Sama batin. Ustazah. Maaf zahir batin Ustazah. Jumpa lagi. Maaf semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Maaf zahir batin. Assalamualaikum.